apa yang kita coba lakukan hari ini adalah untuk manfaat diri kita di akhirat kelak. Setiap orang ada fitrah yang baik. Kembalilah pada fitrah dan teruskanlah melakukan kebaikan, hatta sekecil-kecil kebaikan. Lakukan kebaikan itu karena Allah semata-mata dan untuk mengikuti sunnah Nabi. Teruslah membela kebenaran, tegakkan keadilan, bantu fakir miskin dan orang yang memerlukan tanpa mengira latar belakang agama dan bangsanya. Kejarlah akhiratmu dan duniamu seperti mana engkau mengejar untuk mendapatkan cintamu. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you'll look after me. You know what's inside of me. Anta salam, wa minka salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Anta salam. Itu dia tadi antara tetamu-tetamu dan juga nama topik yang kita dah sebutkan tadi. Betul, Umar, kita terlupa sesuatu. Itulah nak cakap juga ni sebenarnya. Kenapa? Kita ada seorang lagi sebenarnya yang kita boleh anggap macam frontliner kita. Siapa? Iaitu juru bahasa isyarat kita, Hakim. Hakim. Jadi terima kasih Hakim. Senyap-senyap je kat belakang tu kan. Betul tu. Tapi tak apalah. Dalam kita zaman COVID-COVID macam ni pun kami sentiasa bersama dengan anda nak membantu selagi boleh. Maka kita bawakan Hakim sampai episod berapa kita tak tahulah, ikut kepada penerbit lah. Tapi memang kalau kita ada turn-turn kan, Hakim memang dia semua ada. Oi, dahsyat. Dahsyat Hakim. Okey, berbalik kepada topik kita hari ni. Apa tadi Umar? Kisah mereka. Kisah mereka lah. Kasih redah. Kasih redah. Mereka ni sebenarnya terlibat dengan COVID-19. Tapi terlibat maksudnya mereka ni frontliner lah. Dan mereka juga merupakan sukarelawan. Maksudnya buat secara rela dengan hati. Itu yang kita respect sikit. Jadi maksudnya hari ni tetamu kita ada 2 orang. Betul. Di mana yang kita dah tunjukkan tadi. Jadi sekarang kita nak bawa masuk iaitu selebriti dan juga sukarelawan dan juga stunt artis tau sebenarnya. Betul. Mari kita jemput masuk Duan Hamid. Dipersilakan Duan. Ya, itu Sila duduk. Sila. Oi, nasib baik dia tak bawa ular hari ni. Itulah. Seram juga. Tapi jangan lupa kita juga ada seorang lagi tetamu dalam talian iaitu Encik Arif kita. Apa khabar Encik Arif? Kat mana Encik Arif? Tengah sibuk bekerja ke tak tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Arif apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi untuk ditemu bual oleh Aisyah dan juga Umar pada hari ini dalam Infinitin. Selain daripada Duan dan juga Encik Arif, kita ada penonton-penonton di luar sana yang ingin mengetahui tentang topik kita hari ini. Kisah frontliner ataupun pejuang-pejuang barisan hadapan. Betul tu. Jadi, apa dia? Aku memang tertarik dengan kita punya tetamu yang ada kat set sekarang ni. Sebab apa tahu? Dia ni bukannya sekadar sukarelawan. Tapi sebab sebenarnya dia ni juga dia bermain dengan ular. Maksudnya dia buat stunt aksi dengan ular. Dia start juga dengan pelakon tanah kubur kalau tak silap, betul? Dan sekarang baru dia menceburi bidang sukarelawan ni lah. Okey, jadi apa soalan yang kau nak tanya? Jadi soalannya saya nak tanya ni lah. Daripada awak bermain ular tu, macam mana awak boleh terfikir untuk ke arah sukarelawan ni? Sebab saya rasa benda tu macam rare.
Okey, first sekali saya nak kenal dulu diri saya. Boleh. Diri saya, nama saya Muhammad Ridwan bin Syahul Hamid. Tapi dikenali oleh Luan Hamid lah. Okey, time COVID tu kita kan dengan tak ada kerja apa semua kan. Dan dalam masa yang sama, mak saya dia kena COVID. So saya tak percaya COVID ni betul ke tipu. So bagi saya COVID ni tipu lah. Kan? Lepas tu saya tengok dekat sosial media dengan KKM dia siap tulis angka-angka kematian. So kita tak nampak benda tu. So bagi saya benda tu tipu lah. Lepas tu dalam ni masa sama adik saya kena, anak buah saya kena. So dekat situ saya tengok, ini dah macam bahaya kan. So saya ni lain sikit, saya punya jiwa ni. Saya nak tengok depan mata tau. Lepas tu saya dapatlah satu mesej untuk menjadi sukarelawan dekat ni bilik mayat satu ni hospital lah dekat Kuala Lumpur. So saya pun pergi lah. Saya pergi, saya tengok, macam ni keadaan COVID ni sebenarnya memang real lah, memang betul. Memang betul. Nak cakap tipu tu memang benda ni kalau kat luar sana diorang tak nampak, diorang cakap benda ni ialah mainan politik lah kan. Tetapi bagi saya ini memang benda real lah. Sebab tak mengalami sendiri. Ya betul. Kalau dia kena kat saudara mara dia ke, kena kat diri sendiri ke, baru dia nampak benda ni. Okey. Tapi Cha, macam kita mungkin tertanya sikit lah. Macam Duan tak ada rasa takut ke? Kan maksudnya macam risiko. Awak maksudnya kita tahu benda ni memang kita nak membantu dan apa, tapi dalam pada masa yang sama awak juga mempertaruhkan diri awak juga dekat situ. Bagi saya yalah, kalau nak cakap takut dengan ular pun berbisa kan. Tetapi macam saya ni ialah seorang yang inilah hati apa kering lah. Hati keras. Saya nak mencuba kat benda yang takut tu. Kalau mak saya cakap jangan, saya nak. So sebabkan saya pergi ke situ bukannya ni sebab apa. Kalau kita tak membantu pihak barisan ni hadapan, siapa lagi yang nak ni tolong? Betul. Selain daripada Duan, kita jangan lupa pula Encik Arif kita yang ada dekat skrin sekarang ni. Okey ke tak tu? Ni macam pakai baju kerja je. Adakah sedang bertugas atau macam mana Encik Arif? Ya. Sedang bertugas ke? Macam tengah pakai baju ni, baju bertugas. Sekarang ni saya berada di office standby lah kalau ada apa-apa kes yang memerlukan. Jadi sebenarnya kalau anda nak tahu, Encik Arif ni adalah salah seorang Aeris Ambulance. Macam kalau pesawat kita ada pilot kan. Sekarang ni kita ada pilot untuk membawa ambulans lah macam tu. Dia pun laju juga. Ambulans pun laju juga. Betul, aspek yang penting juga ni sebenarnya ambulans ni. Sebab dia orang pertama bila ada berlaku kecemasan ke kan. Dia kena yang kena datang dulu. Jadi soalan yang kami nak tanya dengan Encik Arif ni sebenarnya, Encik Arif, kalau kita memandu ambulans ni, boleh tak saya nak tahu apa kriteria dia dulu? Pertama. Kriteria untuk apa tu? Menjadi pemandu ambulans ni. Pemandu ambulans, ya. Apakah ciri-ciri yang perlu ada? Ciri-ciri yang perlu ada. Untuk pemanduan ambulans ni kita kena ada lesen lah yang penting. Betul. Bawa ambulans lah. So adalah soft skill pemanduan, walaupun dalam still tetap perlu berhati-hatilah. Walaupun siren hanya untuk meminta laluan lah. Sekiranya orang bagi laluan, baru kita lalu lah. Okey. Itu je ke Encik Arif? Takkan ada lesen dengan ambulans je? Ada lagi ke? Macam ada lagi tak? Pada pengalaman lah. Pengalaman. Untuk bawa ambulans. Ya. Jadi maksudnya macam mana pula dari segi ilmu-ilmu tentang menyelamatkan mangsa sekiranya memerlukan kita untuk menyelamatkan mangsa. Yelah, kalau takkanlah kita duduk dalam tu je kan. Ada tak apa yang perlu dititik beratkan? Okey. So biasanya kalau pemanduan ambulans ni bukan sekadar hanya memandu lah. So biasanya pemandu pun perlu ada basic life support lah, BLS, untuk first aid lah, first aider untuk menyelamatkan mangsa-mangsa lah. So walaupun pemandu mesti kena tahu banyaklah kompartmen, and then kita punya mesin dalam ambulans dan kegunaannya lah. Okey. Faham. Okey, kita jadi apa Umar? Kita sebab ada dapat sikit informasi lah yang Cik Arif ni dia
pernah menggunakan crane. Maksudnya untuk mengambil pesakit COVID-19 tu. Mungkin Cik Arif boleh ceritakan sikit tentang insiden tu. Oh, dahsyat. Okey, mostly untuk penggunaan crane ni kebetulan sebab pesakit tu berada di company. So patient tu adalah positif COVID lah. And then patient more to less responsive lah, kurang sedar. So tahap oksigen pun agak kritikal lah. So kita meminta bantuan pihak bomber untuk turunkan pesakit. So bomber respon untuk menolong kita orang lah, menggunakan dia punya basket and then buat turun dengan crane lah untuk menyelamatkan pesakit. Oh, itu antara kejadian yang saya baru tahulah. Tapi yang betul-betul tahu sebenarnya adalah frontliners. Frontliners di sebelah saya ni pula. Saya difahamkan awak juga ada menguruskan jenazah. Ya, betul ada. Jadi menguruskan ular dia juga. Memberi kata-kata tentang ular pun dia juga, berlakon pun dia juga. Untuk menguruskan jenazah tu, macam mana boleh terlibat pula? Okey, macam saya ni suka ni relawan kat ni bilik mayat ni, dia bukannya kat dalam bilik mayat je. Dia buat A to Z. Dia pergi ambil mayat kat dalam ward. Kalau mayat yang meninggal, kita yang akan pergi ambil bungkus apa semua. Lepas tu sampailah dekat waris. So semasa nak pergi ambil mayat tu, ialah banyak yang kita tengok macam mayat-mayat COVID ni bukannya sikit. Banyak. Banyak tu maksud saya tu nak cakap tu, saya tak berapa ni pandai. Saya boleh bagi tahu ni bawah 100 lah. Sehari tu bawah 100. Banyak juga tu. Banyak. Nak cakap angka tu saya tak berani nak cakap, tapi yang saya boleh cakap bawah 100. Wow. So maybe orang kat luar sana diorang ingat benda ni hanya main-main, tapi benda ni kalau kena kat diri kita sendiri, memang saya pun takut. Bila saya dah masuk kat situ, saya pun takut dengan dia pakai PPE apa semua kan. Dan di situ kan kita tengok macam mana keadaan yang siapa yang kena ni penyakit COVID ni dengan nazar, lepas tu dengan dekat ICU. Kalaulah dia dah kena ni penyakit, saudara mara tak boleh datang. Kalau dekat ICU tu dia ada satu handphone, so handphone tu diorang buat ni video call kan. Dekat situ lah kita akan tengok diorang menangis. Betul. Diorang suruh mak dia baca Al-Fatihah. Benda-benda yang memang real yang awak tengok sini depan mata awak lah. Betul-betul. Tapi kita ada nak satu, tanya. ada tak kita nak penonton di luar sana tahu, sebelum kita berehat lah ni berehat sekejap nak tarik nafas ni. Betul. Sebab saya rasa jawapan awak ni perlu tarik nafas juga. Apakah pengalaman yang paling tak boleh dilupakan di mana dengan cerita ada jenazah yang gaib rupanya, tapi ada ke tak ada, kena tahan dulu. Sebab rasanya kita kena berehat dahulu untuk tahu apa terjadi dengan jenazah yang gaib tu. Jadi kita akan berjumpa selepas ini dalam Infinity Express Remaja Era Digital. Expresi Remaja Era Digital Infinity. Expresi Remaja Era Digital Infinity. Alright, kita kembali dalam studio ni. Jadi tadi Aisyah ada tanya soalan kepada Cik Duan ni, dan kita nak dengar jawapan dia sekarang, sama ada betul atau tidak berkenaan dengan mayat gaib tu. Jadi mungkin boleh sekaranglah awak terangkan jawapan awak. Beri jawapan. sekarang. Inilah masanya. Inilah masanya. Ya. Okey, cerita yang pasal yang jenazah yang gaib tu ialah dekat sosial media pun dah macam viral kan. Okay, sebenarnya cerita dia macam ni. Saya pergi simpan tu mayat tu. Lepas tu pula dalam ni masa sama saya juga nak kena pergi ambil mayat tu lah. So, bila time saya nak pergi ambil tu saya tengok tak ada. Lepas tu pula saya pun ni panggil kawan saya sebab kan saya dah ni cerita kat dia. Dia cakap saya ni main-main lah dia cakap. So saya pun bawa dia pergi. Tapi awak cuak time tu ke awak steady lagi? Takut juga lah sebab kalau jenazah tu tak ada, waris dia ada kat luar, kalau hilang nak jawab macam mana kan. Saya pun goyang lah. Kemudian lepas tu saya pun ni ajaklah member saya. Member saya pun berita alah hang ni tipu apa semua kan. Tak apa, jom ikut. Saya cakap kan. Dia pun tengok tak ada, dia pun terkejut.
So kita pun macam takut juga lepas tu panggil doktor pun tengok, dia pun cakap tak apa. Ikut saya dulu kan. Ikut duduk dulu kat luar, relax dulu apa semua. Datang tengok ada. Tengok ada, saya pun tanya lah dekat tu, doktor, ni macam mana? Maybe dia pergi tandas lah, dia cakap. Oh, bagusnya doktor awak bagus lah. Dia maybe dia tak nak bagi ni, kita takut kot. Snuzon. Tapi perkara macam ni dah biasa dah. Dia cakap benda macam ni dah selalu ni yang terjadi lah. Sebab kita ni orang baru bermasuk, so dia nak berkawan ke, berkenalan lah. Berkenalan katanya. Baiklah, itu jawapan daripada Cik Duan. Jadi kita nak tahu pengalaman Cik Arif pula. Pengalaman apa tu? Pengalaman yang paling dia tak boleh lupakan. Ada tak insiden-insiden yang pelik ataupun yang menarik perhatian Cik Arif sendiri? Kes yang teruk lah. Sometimes kalau kes tu memang emergency case, patient COVID yang memang oksigen level dia memang dalam 20%, 30%. So most likely kita ni urgent lah untuk selamatkan pesakit. Kadang-kadang dah tak ada. So memerlukan CPR and then untuk transport ke hospital yang berdekatan lah. So itu adalah cabaran-cabaran untuk kita orang lah mostly. Okay. Saya nak tahu di waktu kemuncak COVID-19 yang melonjak-lonjak pada tahun ini, dalam satu hari tu kan Cik Arif, ada berapa kali trip yang Cik Arif nak kena ulang alik untuk mengambil pesakit? Paling banyak satu hari. Paling banyak satu hari, biasa kita orang ada dalam 5 tim ataupun 4 tim. So paling banyak kita orang dalam 25 trip, dari sampai 2 pagi, 3 pagi. Tengoklah. Sebab kebanyakan ambulan ramai pesakit yang teruk semasa dalam bulan 8 lah lebih kurang. Untuk pesakit yang memerlukan oksigen memang terlalu ramai. So hospital pun memang banyak penuh. So sometimes ambulan pun memang tak cukup lah. So trip memang banyak lah. Okey Cik Arif, macam sebab anda terlibat dengan pesakit-pesakit, menguruskan pesakit COVID-19 ni. Jadi saya nak tanya, ada tak kaki tangan ataupun yang menguruskan ni, petugas-petugas ni dijangkiti COVID-19? Untuk tim kita memang ada lah. Walaupun kita ni berpakaian lengkap dengan full PPE, dengan mask, dengan face shield, dengan tie bag. So ada juga tim-tim kita yang terkena lah COVID-19 ni. So tapi almost tim-tim kita orang alhamdulillah lah tak ada yang serius so far. Alhamdulillah. Okey, jadi macam Cik itu Cik Hamid. Sekarang kita nak pergi kepada Cik Duan. Okey, macam Cik Duan sendiri, sebab awak kan menguruskan jenazah mayat COVID-19 semua dan awak masih lagi dalam belia lah, dalam lingkungan usia belia. Jadi apa pesanan awak yang awak rasa kenapa orang muda yang kena minat tu kena ada ke arah perkara ni? Okey, nombor satu, sebabkan kenapa anak-anak muda kat luar sana yang kita memerlukan, sebab diorang punya tenaga tak sama macam orang yang dah tua berusia 50, 40. So diorang ni tenaga ni memang cukup power lah. Kan dalam nak pergi angkat mayat, sekali pergi angkat 20 mayat. So kita memang kuat lah. Berbandingkan dengan berusia yang dah 40, 50 kan. So saya nak bagi tahu sikit lah dekat budak-budak muda yang kat luar sana, janganlah membuang masa. Kan? So buatlah satu kerja yang mendapatkan faedah untuk kita dan untuk semua orang. Kan? Sebab kan untuk hari ni yelah kita tak kena, orang lain yang kena, tetapi satu masa nanti terkena kat ni family kita, siapa yang nak tolong? Betul. Time tu kita yang pergi angkat. Sebab kan jenazah COVID ni orang luar tak boleh masuk, siapa pun tak boleh ni masuk tengok. Waris pun hanya boleh datang seorang je. Lagipun ni kan orang kata fardu kifayah kan. Jadi betul. Ini kira awak buat perkara macam ni semua kira macam saham kat sana lah. InsyaAllah. Betul lah. InsyaAllah. Dia, itu yang kita nak tekankan di sini, walaupun kita semua dah pun mengambil 2 dos vaksin yang lengkap,
seperti mana yang disarankan tetap juga kena menjaga SOP. Macam mana sekalipun sebab kita tak tahu macam Cik Arif dengan Encik Duan sendiri kan dah pakai suit lengkap pun masih boleh dijangkiti. Apatah pula kita yang tak menjaga SOP ni. Jadi untuk Encik Arif sendiri ada tak kata-kata semangat untuk mereka di luar sana yang ingin menceburi diri dalam bidang sukarelawan ataupun nak minta kerja sebagai pemandu ambulans, nak menyelamatkan orang. Boleh tak bagi pesanan kat mereka di luar sana? Okey, untuk para remaja di luar sana, okey, untuk mencuburi ataupun menjadi sukarelawan ni amat digalakkan lah. At least walaupun kita dapat membantu lebih ramai orang, lebih ramai masyarakat lah. Sometimes ilmu-ilmu yang kita dapat ni dapat gunakan untuk family kita sendiri. Sometimes berlaku emergency, so kita tahu apa kita perlu buat terhadap family kita. Itu adalah ilmu-ilmu yang kita susah nak dapat lah. Faham? Sebenarnya apa yang kita boleh simpulkan dekat sini bagi Aisyah lah Umar. Untuk kita semua ni bukan hanya sekadar sukarelawan ataupun mereka yang berada di barisan hadapan sahaja yang menjadi hero. Sebenarnya diri kita sendiri pun kena jadi pejuang. Betul tu Cah. Kalau kita tak mulakan, siapa yang nak menjaga negara kita kan? Macam kalau Umar sendiri pula, Umar rasa macam apa yang mereka buat, usaha-usaha yang mereka buat tu kita kena tolong jugalah maksudnya. Betul. Sebab tak guna kalau mereka berumpas pulas, tapi kita buat sambil lewa. Kesedaran pun tak ada sebab kita mungkin tak hadapi benda tu. Mereka yang dah lihat, dah nampak dan melalui sendirilah benda-benda tu dan memang real. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kita kena mengambil iktibar dan selalu dengar saranan pihak kerajaan dan apa yang pengalaman mereka kongsikan ni maksudnya jadikan pengajaran lah. Betul. Okey, untuk yang terakhir kali kita nak Duan kongsikan awak punya media sosial supaya mereka boleh mengikuti perkembangan ataupun nak ikut serta sekali dalam aktiviti sukarelawan, boleh dipersilakan. Okey, nama Facebook saya, Instagram saya semua Duan Hamid. Tak ada yang lain lah, Duan Hamid je. Dia tak ada noktah, tak ada nombor apa semua. Tak ada. DWAN Hamid. Itu saja. Gitu. Ni tu dia. Kita boleh tengok. Boy, ada gambar tidur bagai dengan cerita Duan ada kerja ke tidak? Duan ada nak buat rekod dunia nanti Duan kan? Dengan ular berbisa kan? Mungkin boleh sikit boleh bagi tahu sikit. Saya bagi tahu sikit. Ada tengah ni planning saya nak buat rekod dunia tidur bersama ular selama 14 hari. InsyaAllah. Wow. Dengan 150 ekor. So sekarang ni kita tengah meeting dengan pihak ni lah, kementerian lah. Untuk nak buat maybe dalam bulan 12 lah. So saya minta semua orang doa untuk saya. InsyaAllah. Encik Arif pula ada tak apa-apa selain daripada tadi dah kata-kata semangat kan, kalau mereka yang memerlukan apa mereka harus buat? Maksudnya macam yelah nak hubungi 999 dulu ke, macam tu. Tips yang simple sekali sebagai penutupnya. Tak clear? Oh okey. Boleh tak? Boleh dengar tak? Sekarang? Boleh. Okey. Sekarang ni kita nak tips yang short and simple untuk mereka di luar sana. Cara yang paling senang sekiranya berlaku kecemasan. Macam tu. Betul. Sekiranya berlaku kecemasan. Okey, alright. Secara yang simple biasa dia bergantung kepada kes lah. Kalau memerlukan kes-kes yang kecemasan, kita boleh direct call lah. Panggilan kecemasan 999 lah. So, sometimes kalau 999 ni kadang-kadang dia orang terlampau busy, so ada inisiatif lain, kita boleh call private ambulance lah. Macam kita orang Iris Ambulance pun ada terima banyak call untuk membantulah respon-respon kes yang kecemasan. Cik Arif mungkin ada Facebook ke atau nombor perkhidmatan ke apa yang boleh nak kongsikan dekat penonton sekarang ni? Okey, untuk ada kita orang company ada Facebook, Facebook kita orang Iris Ambulance. Okey, inilah dia. Nombor adalah macam yang tertera dekat kita orang punya page lah. Alright. Okey, terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita hari ini.
Kan sebenarnya kita nak bawa santai-santai, nak gurau-gurau sangat pun tak boleh sebab ini ada antara topik yang penting. Yup. Jadi apa sekalipun tujuan Infinitin dah pun tercapai untuk berkongsi kepada anda. Terima kasih kami ucapkan kepada tetamu kita, Duan, hero kita. Terima kasih Encik Arif. Diharap kita sama-sama mendapat bukan kepuasan orang kata, dapat manfaat bersama. Manfaat bersama. InsyaAllah. Jadi InsyaAllah. selepas ni kita ada apa, Umar? Selepas ini kita Balik kampung ke tak? ada segmen relax. Kita tak balik kampung. Oh, ya ke? Kita tak balik kampung, tapi kita ada Membawa kampung ke sini. betul. Oh. Membawa kampung yang ke sini. Oh, macam mana? Pandai, Cah. Jadi macam mana kalau anda nak tahu dan siapakah yang kami akan terbual, kita akan kembali dalam Infinitin Ekspresi Remaja Era digital.